Okey, Cik Anissa, seperti sedia maklum, negara kita sekarang dilanda dengan pandemik COVID-19. Jadi yang telah membawa satu senario baru dalam negara. Seperti sektor pendidikan yang lain, pendidikan awal kanak-kanak kemas juga turut terkesan dengan serangan virus COVID-19 ini. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran pendidikan awal kanak-kanak dikemas dapat disesuaikan dengan keadaan semasa ini bagi memastikan pembelajaran kanak-kanak dapat diteruskan? Ya, terima kasih Cik Saiful. So memanglah saya rasa semua pihak pun dah mengakui bahawa keadaan pandemik sekarang ni memang telah merubah landscape pembelajaran kita lah. Bukan setakat dikemas ini tetapi seluruh negara ni kita tengok adik-adik dekat universiti pun terjejasama, kita dekat prasekolah pun sama juga telah mendapat impak daripada apa yang berlaku. Tapi apa pun bermula daripada bulan 3 hari tu setelah kita diumumkan mengalami orang kata PKP, kita tak dibenarkan untuk berada di pejabat, kita tak dibenarkan untuk bersekolah, adik-adik kita pun memang tak pergi ke tabika. Jadi kita pun perlu memikirkan satu kaedah selaras dengan saranan lah yang berhormat Menteri Pendidikan pada ketika itu supaya anak-anak ini memang walaupun orang kata apalah anak-anak kecil takkan tak belajar kecil kena perlu juga belajar sama, tapi kita pun kena memastikan bahawa mereka itu taklah terbiar, tak tercicir. Jadi kita kena pastikan satu langkah perlu diambil bagi memastikan mereka boleh meneruskan pembelajaran. Maknanya mereka tidak lupalah akan keadaan di tabika. Jadi kita pun telah memikirkan satu langkah dan juga telah mengeluarkan garis panduan yang kita namakan garis panduan pendidikan rumah lah, maksudnya pendidikan di rumah yang kita memerlukan juga dalam garis panduan berkenaan kerjasama ibu bapa tu supaya sama-sama membantu cikgu untuk melaksanakan pembelajaran mereka di rumah. Jadi satu kaedah yang memang kita guna pakai kita gunakan WhatsApp, juga kita menggunakan macam Zoom. Jadi sekarang semua kena belajar. Bukan saja cikgu kita kena belajar aplikasi berkenaan, tapi alhamdulillah lah kemas sebelum itu pun kita telah memberikan pendedahan kepada kepada cikgu, kepada semua pendidik kita supaya untuk mereka membuat pembelajaran dalam bentuk digital. Dan juga kita ibu bapa pun turut sama. Maknanya kita pun dapat feedback daripada ibu bapa, dia kata anak-anak di rumah pun seronok juga belajar. Malah dulu pada bulan April saya ingat saya setelah sekian lama anak-anak tu tak pergi kelas kan, sebab masa tu sebelum kita PKP cuti sekolah. Buka cuti sekolah, sekolah pun masih tak buka lagi. So kita PKP. Jadi kanak-kanak tu mungkin dah merindui suasana di sekolah. Saya nampak ada juga yang hantar ke kita laporan sebab kita perlukan laporan pelaksanaan aktiviti mereka itu. Jadi saya nampak ada juga anak-anak kita yang yang berinteraksi dengan cikgu melalui WhatsApp berkenaan. Dia memakai baju baju seragam, maknanya baju tabika, sebab ibu kata anak-anak dah rindu. Jadi dia dapatkan feel waktu cikgu mengajar berinteraksi itu walaupun menggunakan Zoom ataupun Google Meet ataupun menggunakan WhatsApp video. Jadi kanak-kanak tu pakai baju baju seragam. Jadi dengan itu dia dapat merasakan bahawa dia memang berada di tabika dan juga berinteraksi bersama dengan rakan-rakan. Jadi itu antara usaha yang telah yang telah kita guna pakai bagi memastikan kelangsungan dan juga pendidikan awal kanak-kanak kita ini tak tercicir. Sebab yang kita kasihankan adalah kanak-kanak yang berumur 6 tahun. Sebab selepas ini dia akan memasuki sekolah prasekolah ataupun sekolah rendah darjah 1. Jadi kita perlukan juga untuk nak memastikan mereka ini terus berada dalam landasan yang betul, terus mengenal huruf, boleh kenal 4M. Saya rasa panjang lebar dah Tuan TKPO kita dah cerita hari itu kan. Jadi itu yang sebenarnya perlu kenapa kita perlukan juga proses pembelajaran melalui online ini tanpa membiarkan mereka kita tak biarkan mereka lah di rumah tanpa ada membuat pembelajaran. So sama ibu bapa jugalah yang saya ucapkan terima kasih dan juga memerlukan lagi lah sokongan mereka untuk pembelajaran kita seterusnya.